Kami dari kumpulan 10 akan membentangkan tajuk Jerebu. Saya Nova Atika Binti Azman, nombor matrik B0323100146. Kita akan masuk pada abstrak Jerebu. Jerebu merupakan fenomena pencemaran udara yang memberi impak negatif kepada kesihatan dan kegiatan sosial masyarakat serta negara. Jerebu juga merupakan pencemaran udara yang berlaku akibat daripada satu fenomena yang disebabkan oleh kewujudan banyak partikel-partikel kecil yang tidak boleh dilihat oleh mata kasar dan terapung di udara. Partikel ini mungkin berasal secara semula jadi ataupun kesan sampingan daripada aktiviti manusia. Apabila partikel-partikel ini wujud dalam kuantiti yang banyak dan kelompok ianya boleh menyekat pancaran matahari ke bumi. Oleh yang demikian, keadaan ini mengurangkan jarak pandangan mata kasar. Terdapat beberapa punca yang telah dikenal pasti untuk menjadi asbab oleh berlakunya jerebu di Malaysia. Antaranya adalah disebabkan oleh kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan yang telah memberi kesan yang hebat di pantai barat semenanjung Malaysia, terutamanya di sekitar Lembah Kelang, sehingga menyebabkan darurat jerebu diisytiharkan di Kuala Selangor dan Kelang pada 11 Ogos 2005. Beralih kepada pengenalan. Pada tahun 1977, terdapat krisis kebakaran hutan di Indonesia yang menghasilkan asap dan jerebu yang bertiup ke Malaysia. Hal ini menyebabkan pencemaran udara yang serius di beberapa kawasan di Malaysia. Pada tahun 2005, Malaysia sekali lagi terkena jerebu yang berasal dari kebakaran hutan di Indonesia. Pencemaran udara yang signifikan terjadi terutama di Sabah dan Sarawak. Pada tahun 2013, Malaysia menghadapi episod jerebu yang serius akibat daripada kebakaran hutan di Riau, Indonesia. Kualiti udara di beberapa kawasan di Malaysia mencapai tingkat yang tidak sihat sehingga penutupan sekolah dan pengurangan aktiviti luar ruangan dilakukan. Pada tahun 2015, Malaysia kembali terkena jerebu yang berasal dari Sumatera, Indonesia. Kualiti udara yang buruk menyebabkan penutupan sekolah dan berdampak negatif pada kesihatan masyarakat. Pada tahun 2019 pula, Malaysia menghadapi jerebu yang berpunca daripada kebakaran hutan di Kalimantan, Indonesia. Kualiti udara yang buruk menyebabkan penutupan sekolah dan juga pengurangan aktiviti luar ruangan. Saya Antiongji, sekarang saya akan membentangkan objektif kajian. Objektif kajian pertama adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor berlakunya jerebu. Objektif kedua adalah menghuraikan kesan-kesan jerebu. Objektif terakhir adalah mencadangkan langkah-langkah untuk mengatasi masalah jerebu. Sorotan kajian. Faktor semula jadi yang menyumbang kepada fenomena jerebu termasuk letusan gunung berapi, perubahan monsun, El Nino, panahan petir, ribut debu di kawasan gurun tropika dan kehadiran bioaerosol di udara. Aktiviti antropogenik seperti pembakaran terbuka, pembukaan tanah untuk pertanian, peningkatan kenderaan bermotor dan perindustrian juga memainkan peranan. Contohnya letusan Gunung Pinatubo di Filipina dan gunung berapi kilau di Kepulauan Hawaii telah menyebabkan jerebu. Perubahan monsun dan El Nino mempengaruhi laluan pencemaran udara. Sementara kekeringan semasa El Nino dan cuaca panas di kawasan hutan tropika juga menyumbang kepada kejadian jerebu. Pembakaran hutan untuk pertanian atau pembangunan juga menjadi punca utama jerebu. Faktor tempatan seperti aktiviti penggunaan kenderaan bermotor di kawasan bandar juga mempengaruhi kadar pencemaran udara. Keadaan cuaca seperti angin lemah atau kekurangan hujan turut menyumbang kepada peningkatan kadar jerebu. Sementara hujan dapat mengurangkan kepekatan bahan terampar dalam udara. Ini menunjukkan bahawa musim monsun berperanan dalam mengurangkan kadar jerebu. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Metodologi kajian. Kajian yang belajar kali ini adalah dengan menggunakan kaedah kajian kepustakaan melalui bahan-bahan bacaan daripada laman sesawan, buku dan jurnal. Sumber-sumber dari kaedah kajian kepustakaan ini boleh dijadikan sebagai panduan dan digunakan untuk penyelidikan dan analisis. Kami telah merujuk kepada beberapa penulisan yang berkait dengan tajuk kajian yang dikaji. Kaedah ini juga telah menambah sedikit sebanyak pengetahuan kami mengenai tajuk kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Aisyah Binti Azhar. Hari ini saya akan bentangkan tentang faktor-faktor jerebu.
Pertama sekali, fenomena jerebu disebabkan oleh pencemaran udara yang terjadi secara semula jadi, iaitu melalui letusan gunung berapi, perubahan monsun dan cuaca, serta habuk dari tanah. Pembakaran terbuka seperti pembakaran hutan, ladang dan sampah sarap yang disebabkan oleh manusia menyebabkan pembentukan asap atau partikel-partikel halus dalam udara yang meningkatkan kadar indeks jerebu dan menjejaskan kualiti udara. Peningkatan jumlah kenderaan bermotor disebabkan penambahan penduduk dan keperluan mobiliti memberi sumbangan kepada peningkatan jerebu melalui pelepasan asap dari kenderaan bermotor. Akhir sekali, peningkatan perindustrian mengakibatkan pelepasan asap dari kilang-kilang perindustrian secara besar-besaran yang mengundang kepada pengumpulan asap di udara dan menyerap sinaran matahari. Ini juga menyebabkan gangguan terhadap penglihatan serta kitaran hidup bagi manusia dan alam sekitar. Nama saya Toh Shin Hao. Sekarang saya akan membentangkan kesan-kesan jerebu. Kesan pertama ialah kebangan jalan raya. Jerebu akan mengganggu penglihatan pemandu. Ini dapat menyulitkan pemandu untuk melihat jalan dan kenderaan di sekitarnya, lalu menyumbang kepada situasi berbahaya di jalan raya. Kesan yang kedua ialah kesihatan terjejas. Jerebu dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung dan tekak. Individu dengan masalah pernafasan atau penyakit lain mungkin akan mengalami akibat yang lebih buruk. Kesan yang ketiga ialah kesan alam sekitar. Jerebu boleh merosakkan ekosistem negara dengan mengurangkan hasil tanaman dan dapat menyumbang kepada perubahan iklim. Kesan yang terakhir ialah impak kepada ekonomi. Jerebu boleh mengganggu pengangkutan, pelancongan serta industri dan perdagangan. Ini boleh menyebabkan kerugian dalam ekonomi negara. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Nama saya Abah Yudi Syong dan sekarang saya akan membincangkan langkah-langkah untuk mengatasi jerebu. Langkah pertama adalah melalui memperkuatkan undang-undang. Setiap berkuasa perlu mengambil tindakan terhadap kilang yang tidak mematuhi undang-undang seperti membebaskan asap dari kilang tanpa penepis dan selompong asap yang melebihi 30 meter melepasi lapisan atmosfera bumi. Langkah yang kedua adalah mengadakan kempen keselamatan. Kerajaan dan badan bukan kerajaan boleh mengajukan kempen atau seminar bagi memberikan kesedaran kepada orang awam untuk mengetahui kepentingan alam sekitar dan cara menjaga alam sekitar. Langkah ketiga adalah melalui pendidikan alam sekitar. Maklumat tentang jerebu boleh ditetapkan kepada pelajar melalui subjek sains dan geografi di sekolah. Ini dapat meningkatkan kesedaran dalam kalangan pelajar dan mengenai rasa sayang akan alam sekitar dalam mereka. Langkah keempat adalah melalui kerjasama antarabangsa. Contohnya, Asia mewujudkan tabung yang digunakan untuk membeli alat pemadam api yang canggih khas untuk mengurangkan jerebu. Peralatan tersebut juga boleh dikongsi bersama ahli-ahli dalam Asia untuk membakar api hutan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan daripada kajian ini adalah meningkatkan kadar denda untuk individu atau masyarakat yang melakukan pembakaran terbuka atau melepaskan asap dari kilang tanpa mengikuti piawai yang telah ditetapkan. Seterusnya adalah penguatkuasaan undang-undang berkaitan penjagaan alam sekitar untuk mencegah pembakaran hutan secara terkawal untuk tujuan tanaman dan pembinaan. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan infrastruktur kenderaan awam seperti bas, kereta api dan monorail untuk mengurangkan penggunaan kenderaan persendirian. Yang keempat adalah menganjurkan program pendidikan dan kesedaran kepada masyarakat tentang kesan jerebu terhadap manusia, alam sekitar, flora dan fauna. Yang terakhir adalah meningkatkan kerjasama antara masyarakat dan pihak berkuasa untuk memastikan usaha bersama dalam menangani masalah jerebu.